الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT malam ni dapat lagi kita menyambung kuliah kita tentang akidah. Kita sambung muka surat 13 itu di bawah tajuk sifat-sifat Allah SWT tidak menyerupai makhluk-makhluk. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain wa sifatuhu kulluha bi khilafi sifatil makhluqin ya'lamu la ka'ilmina wa yaqdiru la ka qudratina wa yara la ka ru'yatina. Dan semua sifat-sifatnya, yakni sifat-sifat Allah SWT kesemuanya itu tidak serupa dengan sifat makhluk. Allah, mana dia maha mengetahui, tidak seperti pengetahuan kita ataupun bukan seperti pengetahuan kita. Dia maha berkuasa, tidak seperti kuasa kita. Dia maha melihat tetapi tidak seperti penglihatan kita. Ni asas dalam bab kita belajar sifat-sifat Allah SWT. Mula-mula sekali kita kena letak di sini, kata Imam Abu Hanifah, Allah SWT tidak menyerupai dengan mana-mana makhluknya dalam sifat-sifat dia. Jadi ini seperti yang kita selalu dengar ataupun selalu dengar kita baca, dibaca ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mana tiada satu pun yang sebanding serupa dengan Allah SWT. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat yang mana wajiblah kita faham wala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ni ada kita petik muka surat 7 tu. Cuma ada siapa dia tak betul lagi boleh betul lah. Dalam nota nombor 20 tu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mana ni kita belajar akidah berdasarkan kepada Al-Quran, maka ayat ni ayat yang sangat-sangat penting berkenaan dengan sifat Allah SWT. Kalau berkenaan dengan zat dia, diri dia, surah Qul Huwallahu Ahad lah. Kalau berkenaan dengan sifat dia, dan sejauh mana kita berhajat kepada dia, itu tidak dapat tidak surah Al-Fatihah. Maknanya sebenarnya kita ni nak kenal Allah SWT, cara paling mudah sekali kita mendalami tafsir surah Al-Fatihah. Kena mendalami dengan mendalam surah Al-Fatihah, kemudian surah Qul Huwallahu Ahad, dan ayat ni lah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang sepertinya. Maknanya bila zat Allah SWT tidak serupa dengan zat makhluk, maka automatik sifat-sifat dia pun tidak serupa dengan makhluk. Kalau kita kata serupa, maka itu dipanggil tasbih. Tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu dipanggil tasbih. Jadi golongan ni dipanggil musyabbihah. Orang yang menganggap Allah SWT seperti makhluk ni dikatakan sebagai golongan musyabbihah. Pada mereka itu ada bid'ah tasbih, menganggap Allah SWT serupa dengan makhluk. Jadi di sini semua sifat-sifat Allah SWT tu tidak sama dengan makhluk. Lepas tu kalau orang kata Allah SWT mendengar, kita pun mendengar juga. Macam mana? Tidakkah ada keserupaan?
Allah SWT melihat, kita pun melihat juga. Allah SWT tahu, kita pun mengetahui juga. Allah SWT berkata-kata, berbicara, kita pun berbicara juga. Maka di sini Imam Abu Hanifah seolah-olah dia jawab kemuskilan yang timbul, syubhat yang timbul pada setengah daripada kita ni. Maka dia kata ya'lamu la ka'ilmina. Dia mengetahui tetapi bukanlah seperti tahu kita. Maknanya kalau kata Allah SWT bila tidak ada sesuatu yang sepertinya, maka kalau ada pada diri kita itu sama sifat dengan Allah SWT, maka kita kena kata ada perbezaan. Jadi ini balik kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Balik situ. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Mana kalau kita kata segala puji ni, maknanya segala sifat-sifat Allah SWT tu adalah sifat yang terpuji. Kalau barang yang kita puji ni, sesuatu yang kita puji mestilah sempurna. Maka kita kata sifat-sifat Allah SWT tu semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Maka kita tidak sempurna. Kita ni terbatas. Sifat Allah SWT tidak ada hak. Sifat kita ni terhad. Jadi ya'lamu la ka'ilmina. Allah SWT tahu tetapi tidak seperti tahu kita. Jadi tahu kita ni macam mana? Tahu setelah diberitahu. Maknanya kita terdahulu daripada tidak tahu. Mula-mula kita tak tahu, lepas tu baru kita tahu. Itu ilmu kita. Ilmu Allah SWT ni, mana dia tahu segala-galanya. Tidak terdahulu daripada tahunya itu tidak tahu. Maknanya Allah SWT sejak azali lagi telah mengetahui. Tidak pernah ada tak tahu, baru ada tahu. Itu sifat makhluk. Kalau tahu setelah daripada tidak tahu, itu panggil sifat makhluk. Ataupun dalam istilah dia panggil itu badak. Badak ni baru nampak, baru tahu. Mana sebelum ni tak tahu, kemudian baru tahu. Itu sifat makhluk. Jadi sifat tahu Allah SWT ni mana Allah SWT tahu segala-galanya. Seperti Allah SWT sebut dalam Al-Quran, tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah SWT tahu. Daun kering ke, daun basah ke, semua dalam pengetahuan Allah SWT. Jadi disebutkan oleh ulama sebagai kalau kata ada seekor semut, macam mana dia bergerak dalam malam yang gelap. Dalam keadaan begitu kita tak nampak, tapi Allah SWT tahu. Allah SWT nampak. Allah SWT tahu setiap titisan hujan. Setengah orang kata salah buat ramalan hujan. Salah buat ni scan anak dalam perut ni. Macam nak tahu ilmu gaib, nak lawan ilmu Allah Taala. Tidak. Anak dalam perut tu bukan gaib. Mana boleh kita tahu. Dan benda tu tidaklah kita kata gaib, cuma gaib nisbi. Untuk seketika kita tak nampak, tapi bila kata ada halat yang boleh kesan, kalau kata ada sebab dia panggil, ada asbab, ada sebab musabab, ataupun ada alat yang dapat kesan jantina bayi, nak tahu bersama mana gerak lagu mana dah. Maka kalau ada alat lagu tu, itu tidak dikatakan kita menceroboh ilmu gaib Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab maksud Allah SWT tahu segala benda gaib ni kau akhirat. Kita ni kalau tahu tu je. Lelaki perempuan tu je. Dari segi anak ni dia berjasa ke tidak pada kita, akhirat kita tak tahu. Lama mana umur dia kita tak tahu. Dia rezeki dia macam mana kita tak tahu.
Maknanya orang cuba nak tengok melalui ultrasound tu, jantina tu, itu bukan benda gaib. Bukan benda gaib. Tapi kalau peringkat mula-mula dulu, kata tak boleh kita cuba nak ceroboh ilmu Allah Ta'ala. Ada orang faham lagu tu mula-mula. Tapi oleh kerana benda tu, lama kita ni terbuka fikiran, dah. Moga pergi mana-mana pun, pergi hospital kau, pergi klinik kau, alat tu ada. Alat tu ada. Alat tu ada, mana orang faham mana ni, sekadar boleh tahu je. Apa doktor pun, kalau orang tanya pada dia, doktor, anak saya lelaki perempuan, dia pun tak nak jawab. Dia tak pernah jawab. Dia tahu, dia nampak tu. Dia punya macam mana pembesaran. Cuma tak semua orang percaya, tu masalahnya. Percaya sungguh-sungguh. Anak kita betul boleh anak jantan. Tahu puan. Tahu puan. Tengok apa punya jari dia. Mana salah kita lah. Itu yang kita kata, apa yang kita tahu ni terhad. Mana kita tahu setelah diberitahu, dah hak kita tahu ni terbatas. Kadang-kadang kita tidak dapat tahu banyak perkara. Kalau orang tu lah, contohlah ada. Kalau dia mahir dalam bab geografi, belum tentu lagi dia mahir dalam bab sains. Walaupun dia belajar, tapi tak ada. Tak ada nak tak makan cekok, kita kata. Tak ada otak dia nak proses satu maklumat. Tak. Jadi kalau kita tahu pun kita kena belajar. Dia panggil kasbi, kena berusaha, iktisab, kena cari. Jadi dengan umur kita yang pendek, purung kepala kita ni bukannya besar mana. Akal kita setara mana tak ada. Maka sebab itulah ilmu yang kita cari ni adalah terhad. Ilmu yang kita ada ni terhad. Boleh jadi hak kita tahu ni, nak boleh tahu lama kala baru faham. Kita tahu tapi tak faham. Tak nakak. Supaya katalah kita belajar sifat 20 ni lama dah, ya budak lagi. Kadang-kadang benda tu dia berlalu-lalu gitu. Orang tanya faham, tak faham. Tapi setelah kita ngaji lama tu, dah. Baru nampak. Tu maksud dia. Jadi itu yang dikatakan ilmu Allah SWT sangat sempurna, tidak ada batasan, tidak terhad, tidak terdahulu daripada tiada. Adapun ilmu kita makhluk ni kena pada alat, perlu pada usaha, perlu pencarian. Dan boleh jadi hak kita tahu ni, akhirnya kita pun lupa banyak kelemahan kita. Begitu juga Allah SWT Maha Kuasa, kudrat dia, tapi tidak seperti kudrat kita. Kita pun terhad. Kita ni masa mula-mula kita dicipta tak ada kudrat kita ni. Tak ada kudrat. Sekadar adanya kita ni boleh tunjang. Boleh tolak kaki kita tu keluar daripada perut ibu kita. Itu je. Itu pun mok tu dekat terat. Disambut oleh misi, kata. Maknanya kita tu maknanya lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Allah SWT kata dalam surah Ar-Rum, Allah telah yang mencipta kamu dalam keadaan lemah. Kemudian lepas pada itulah baru dicipta ada kekuatan. Kemudian hak lemah ni, hak kuat ni, dia akan jadi lemah mula. Maknanya bila tua ni, jadi pemuda. Tak boleh orang kena usung, orang kena tolak, jalan tak cekak ke apa semua. Mana manusia tu lemah. Mana kalau kita banding kita dengan kambing, dia beranak tu nampak lalu, unggah lagi mari. Mana rakyat kita ni lemah. Jadi dilahirkan dalam keadaan lemah. Begitu juga kita ni dilahirkan dalam keadaan tak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah SWT lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu.
la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu ni tak tahu kau sekarang, sikit pun tak tahu. Tapi tak sudah situlah, bukan kata bila kita tak tahu, dilahirkan dalam keadaan kita tahu, kena kekal tak tahu. Tidak. Maka Allah SWT kata, wa ja'ala lakum sam'a wal absar, la'allakum tashkurun. Wal afidah la'allakum tashkurun. Maka Allah SWT jadikan untuk kamu ni pendengaran, penglihatan dan hati, mudah-mudahan kamu bersyukur. Maknanya kamu dicipta dalam keadaan tak tahu apa-apa, maka Allah SWT bekalkan kepada kita ni alat untuk kita mengetahui. Yang ni pendengaran dan penglihatan. Dan hati untuk kita berfikir serta dapat sifat maklumat-maklumat tadi dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bersyukur. Syukur tu macam mana? Kita dah mendapat ilmu setelah daripada kita sebelum ni tak tahu. Jadi sebab itulah kita ni terbatas. Wa yara la karuyatina. Allah SWT melihat tetapi tidak seperti melihatnya kita. Jadi kita ni melihat ni, kita melihat dengan alat. Dengan alat. Lepas tu kena cukup, kena ada cahaya. Ada mata, tak ada cahaya, tak boleh juga. Maknanya Allah SWT lihat dia tu sempurna. Kita ni terhad. Kita depan dah. Kalau ada dinding tak nampak dah. Kita perlu melihat melalui cahaya. Kena ada cahaya dulu baru nampak. Kalau malam tak pasal lampu tak nampak. Kadang-kadang ada cahaya pun kita tak dapat lihat. Matahari tak boleh lihat. Tengah kita kata sinar tu kita nak tengok matahari tak boleh. Hatta waktu gerhana matahari pun kita tak boleh nak tengok. Dengan mata kasar kita ni, melainkan kena guna alat. Kena pakai spek mata hitam, gapo-gapo tu semua tu. Mana ayatnya kita ni terhad. Jadi bila kita faham diri kita, maka Allah SWT tu mudah kita nak faham. Yang ni bila kata kita ni lemah, maka Allah SWT sempurna. Maka jawapan yang boleh kita bagi kepada kesimpulan, kepada kemuskilan tadi, iaitu kemuskilan macam mana tadi, iaitu kalau Allah SWT melihat, kita pun melihat. Kalau Allah SWT mendengar, kita pun mendengar. Kalau Allah SWT berkuasa, kita pun berkuasa. Jadi itu sebenarnya bukanlah ada persamaan. Itu panggil sama pada nama. Sama pada nama, berbeza pada hakikat. Jadi walaupun kita ada sifat ilmu, ada sifat mendengar, ada sifat melihat, ada sifat berbicara, semua ni sama pada nama sahaja, tidak sama pada hakikat. Supaya kita kata kecek lah, kecek. Kita bercakap tak? Semut kecek juga. Tapi Nabi Sulaiman faham kecek itu semut. Kambing dia kecek tak? Sama dia. Tapi sama dia faham, kita tak faham. Jadi maknanya dua makhluk yang berbeza, dia ada sifat yang sama. Dia ada sifat yang sama. Sama tu sama pada nama lah. Melihatnya kita ni tak sama dengan melihatnya burung helat. Tapi sama-sama melihat. Terbang burung helat tak serupa dengan terbang burung puyuh. Mana terbang juga, ayam pun terbang juga. Tapi tak sama. Begitulah. Hatta kita sama-sama manusia pun kecek. Orang ni bahasa Jepun, orang ni bahasa Siap. Orang ni orang Taiwan, orang ni orang Korea. Kita tengok, berkurang je. Tak. Lupa, tapi kecek lain-lain. Itu ayat pada kita, jangan kita jadi peling. Jadi payah-payah. Lagu mana tak? Kalau kata Tuhan ni mendengar, kita mendengar juga ni, tak payah. Kita kena letak Allah SWT memiliki kesempurnaan. Bila dia sempurna, maka dia tidak sama dengan kita yang dalam keadaan segala kekurangan.
Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala tadi yang disebutkan sebagai contoh lah oleh Imam Abu Hanifah kepada kita ni, tahu, berkuasa, melihat dan banyak lagi. Jadi sifat-sifat ni dia ada makna dia yang hakiki, makna dia yang sebenar. Cuma kaifiat dia tu, maknanya apa? Kaifiat dia punya sifat secara khusus mendalam, macam mana Allah Ta'ala melihat, macam mana Allah Ta'ala mengetahui, itu tu kaifiat dia tu kita tidak tahu. Luar daripada kemampuan kita. Cara macam mana Allah Ta'ala tahu, dia kata tak ada bagi Allah Ta'ala ni satu pun yang terlindung. Macam mana benda akhirat Allah Ta'ala tahu macam mana? Jadi kita kena faham cara Allah SWT tahu ni, itu luar daripada kemampuan kita untuk faham. Maknanya kita tidak, kaifiat macam mana Allah Ta'ala tahu, kita tidak tahu. Sebab apa? Sebab bagi Allah SWT ni, dia tidak ada pembahagian masa seperti kita. Kita ni ada masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Bagi Allah SWT ni tak ada nisbah tu bagi dia. Semua tu terbetal di hadapannya dalam ilmu dia. Jadi kaifiat tentang sifat-sifat Allah SWT ni, Allah Ta'ala jualah yang tahu, dan benda tu ilmu dia. Istasarahullahu fi ilmi, Allah SWT jadikan ilmu tentang benda tu khusus dengan diri dia, tak ada orang lain tahu. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wala yuhituna bihi ilma. Dan waktu tu manusia ni tidak dapat mengetahui tentang Allah SWT secara menyeluruh, satu persatu, detail, terperinci. Sebab apa? Sebab kita tahu tentang Allah Ta'ala ni sekadar hak dia beritahu pada kita. Kalau dia tidak beritahu pada kita, tak payah kita nak fikir dah, tak ada. Sebab itulah disebutkan, walaupun hadis tu tidak kuat, la tafakkaru fi zatillah, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Sebab tak ada kita nak fikir ni. Sebab apa? Orang yang kaji alam semesta ni, orang yang kaji bumi ni tak, dia tak ada tu, dia seorang nak kaji dengan akal dia. Lepas tu kalau dia kaji pun dalam pasukan dah bertahun-tahun. Jadi macam mana kita nak fikir, nak kaji tentang pencipta kepada alam semesta ni dengan otak kita besar ni, dengan otak kita 3 pound ni, tak ada kita nak fikir tentang Allah Ta'ala. Sebab itulah kita dalam bab sifat Allah Ta'ala ni, kita kena beriman dengan seadanya seperti yang diberitahu. Tak payah kita nak kahir, mengikut pengetahuan kita, mengikut kaedah kita, mengikut neraca kita sendiri, tak boleh, tak ada. Sebab itulah Ibnu Khaldun kata, tidak sepatutnya kita ni fikir tentang zat Allah SWT, malaikat, kita fikir tentang sifat-sifat dia, sebab akal yang ada pada kita ni tak mampu nak fikir, sebab seolah-olah kita timbang benda yang berat dengan penimbang yang kecil. Jadi isyarat bahawa akal kita ni kecil. Zat Allah Ta'ala tu maha besar, jadi tak pandai nak timbang. Jadi sebab itulah dalam bab kita beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ni, kita beriman seperti mana yang diberitahu oleh Allah SWT, iaitu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun yang seperti dia. Dan dikatakan juga, kalau terlintas pada kita Allah Ta'ala gini gitu dah, maknanya kita cuba hurai, kita cuba fikir, gini Allah Ta'ala, gitu Allah Ta'ala. Jadi ulama kata, kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Apa-apa sahaja yang terlintas di kepala kamu, fikiran kamu, Allah tidak seperti itu. Maknanya kita tak boleh fikir dengan akal kita, tapi kita kena faham melalui wahyu dia. Jadi sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam hadis itu sudah cukup banyak untuk menjadikan kita kenal kepada dia, untuk jadikan kita yakin beriman dengan dia, sudah cukup, sudah memadai dah. Cuma hak kita ni tak leginya masalah
Cuba nak faham Allah Taala. Cuba nak tahu, cuba nak memahamkan dengan neraca kita sendiri tadi. Dia tidak kena balik kepada nas. Balik kepada apa yang Allah SWT sebut sendiri. Jadi nak kenal Allah, yang ini melalui ayat-ayat dia. Kemudian kita pergi lagi. Wa yatakallamu la ka kalamina wa yasma'u la ka sam'ina wa nahnu natakallamu bil alat wal huruf wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala huruf. Wa yatakallamu la ka kalamina. Allah SWT berkata-kata tetapi tidak seperti berkata-katanya kita. Sebab kita bahas tadi lah. Kalau setara kita ni tak serupa dah. Antara kita orang Melayu dah. Dengan kita orang Indonesia pun lain dah kecek. Bahasa. Kita kerana dia karena. Kita boleh dia bisa. Dia pokoknya kita tak tahu. Kita dah main pokoknya. Bapaknya dah. Jadi setara kita dengan sama-sama hak hidup kepek ni dah. Lain dah. Tak serupa. Ada perbezaan. Jadi macam mana ni Allah SWT? Jadi dia berbicara tapi tidak berbicara seperti kita. Dia mendengar tidak seperti kita mendengar. Jadi letak gitu. Dalam akidah ni letak gitu. Kalau kita terbenggi lagi, dia panggil al-khawdu. Kita cuba mengharu, teruk. Biasanya tak selamat dalam bab akidah. Sebab benda ni kita faham. Jadi sifat bagi Allah SWT tu kita letak segala hak kesempurnaan. Sapasuk. Mana kalau dia mendengar sapasuk dia dengar. Mana tak ada hak bagi pendengaran dia. Kalau kita ni sekadar permulaan. Dan banyak orang kita tidak tahu, banyak orang kita tak boleh nak kecek. Kemudian ni dia ada perbahasan lagi. Kita bercakap dengan alat dan huruf. Mana kita bercakap dengan lidah, dengan menggunakan bahasa, dah. Kena gigi cukup. Kalau gigi tak cukup, tak ada pagar dah. Dah. Tak butir dah. Nanti semata nak ambil gigi. Baru boleh kecek. Gigi pelesu. Tak butir. Jadi kita perlukan kepada gigi, kepada lidah. Perlu pada mulut. Dan hak kita kata ni dia berhuruf. Jadi di sini disebutkan wallahu ta'ala yatakallam bila alatin wala huruf. Wal huruf makhluqah wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluq. Allah berkata-kata tidak dengan alat dan huruf. Huruf adalah makhluk sedangkan kalam Allah bukan makhluk. Jadi nota nombor 35 ni, kata-kata Imam Abu Hanifah di sini ada beberapa persoalan. Ada beberapa persoalan. Iaitu adakah kalam Allah bersuara atau berhuruf atau tidak berhuruf? Betul sikit tu. Adakah kalam Allah itu bersuara atau berhuruf atau tidak? Jadi sebenarnya perbahasan ini tidak pernah muncul di zaman Imam Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijrah. Ia hanya muncul di zaman Ibnu Kullab yang meninggal pada tahun 241 Hijrah. Maknanya di sini timbul persoalan kepada setengah ulama yang mengkaji tentang matan fiqh akhbar ni. Mana kalau rujuk kepada suasana zaman Imam Abu Hanifah, iaitu sebenarnya zaman itu tak ada orang bahas tentang Allah Ta'ala ni. Kalau dia berkata-kata berhuruf ke bersuara, tak ada orang bahas. Tak muncul lagi benda tu. Sebab apa? Sebab zaman Imam Abu Hanifah tu dia tak timbul lagi persoalan kalam Allah Ta'ala ni makhluk ke tidak. Dia berlaku zaman kemudian, zaman Mu'tazilah. Jadi bila dibincang kalam Allah ni bersuara ataupun berhuruf ni,
dia sabit dengan kalam Allah Ta'ala dia makhluk atau tidak. Jadi puak Mu'tazilah kata Allah SWT dia berkata-kata tu, kata-kata dia tu makhluk. Mana benda dia jadi. Sedangkan ahli sunnah kata kalam Allah Ta'ala ni bukan makhluk sebab sifat dia. Jadi berkata-kata tu adalah sifat Allah Ta'ala. Bila sifat Allah Ta'ala, dia bukan makhluk. Makhluk Allah. Zat Allah dan sifat dia tidak terpisah. Jadi kalam Allah tu itu bukan makhluk. Dia ada perbahasan tentang kalam Allah ni makhluk bersuara ataupun tidak bersuara ni. Kalau mengikut Imam Ahmad sendiri, dia pun ada, Imam Ahmad ada menegaskan bahawa kalam Allah ni bersuara dan berhuruf. Tu kalau mengikut Imam Ahmad. Dia ada perbezaan lah sedikit antara kita kata mazhab Asy'ariyah dengan mazhab Imam Ahmad. Zaman Imam Abu Hanifah tu tak muncul lagi benda ni. Muncul ni kemudian zaman Imam Ahmad. Jadi ia menjadi dalil kepada ulama yang mengatakan bahawa kalam Allah Ta'ala ni dia ada bersuara berhuruf, iaitu berdasarkan kepada ayat Quran sendiri, iaitu bila mana Allah SWT panggil Nabi Musa, iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Bila Allah Ta'ala panggil Nabi Musa di bukit Tur Sina tu, Nabi Musa mendengar. Jadi kalau kata mendengar ni tentulah mendengar suara. Maka sebab itulah ulama mengatakan bahawa kalau orang kata siapa-siapa beretikad bahawa hak Nabi Musa dengar tu adalah kata-kata pokok, rosak akidah. Cuma benda ni tak perlu dibincang lah. Tak perlu dibincang dengan kata-kata nebing, dengan mendalami, dengan khaud, tak perlu. Cuma biasanya kalau kita kata kecek, dia mesti bersuara. Cuma yang menjadi persoalannya sebab bila kata Allah Ta'ala berkata-kata, kalau kata berhuruf, hak mana nak letak dulu? Jadi kalau letak dulu, katalah bismillah. Bismillah tu dia bermula dengan ba, sin dan mim. Jadi kalau kata bermula dengan ba, sin dan mim, hak mana dulu tu bi? Ba. Jadi ba tu dulu pada sin. Sin ni kemudian pada ba. Jadi di situ hak dahulu tu jadi qadim, hak kemudian tu jadi baru. Payah faham. Payah faham. Sebenarnya benda lagu tu tidak perlu dibahas. Tak perlu dibahas. Cuma kalau kita tengok dalam cara Al-Quran dan hadis Nabi ni, ya mudah. Kalau kata kalam Allah Ta'ala berbicara, tak perlu kita nak menafikan bersuara ke berhuruf ke, sebab bila kata sesuatu yang didengar mestilah berhuruf. Tak perlu kita nak nafi. Tak payah kita nak nabi, nak nafi. Dan benda tu tidak perlulah isbat sebegitu rupa, melainkan bila ada orang cuba nak menafikan. Sebab apa? Bila Allah Ta'ala kata wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila siapa-siapa di kalangan orang musyrikin itu mari minta perlindungan daripada engkau, berilah perlindungan kepada mereka itu sehingga mereka dapat mendengar kalam Allah. Sekadar tu sudahlah. Dapat dengar kalam Allah. Maknanya baca Quran, kalau kita baca tu di ke kalam Allah juga. Tak payah kita nak beza. Ni hak tubik daripada mulut saya ni memanglah hak saya. Tapi hak asalnya hak Allah. Tak payah duk peling gitu. Tak perlu. Sebab benda akidah ni sepatutnya dihurai dalam bahasa yang mudah, tak perlu bahas rumit sangat. Seperti kita kata tadilah. Kalau kita fikir sebut ba dulu baru sin tu kemudian baru mim, hak mana dulu qadim, hak mana hadis, jadi payah faham. Tak payah. Mudahnya kita kata kalam Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala berbicara dengan kehendak dia, dan kalam dia tu kita dapat dengar. Maknanya Jibril tu dengar tu seperti mana Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala, dia mendengar seperti mana yang sampai kepada dia.
Faham gitu je. Yang kedua, akidah tahawiyah merupakan kitab utama yang dapat menjelaskan akidah Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, yakni Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mana di sini kalau kita nak cari kepastian lah, nak kaji tepat ke tidak nisbah benda ni, mana menafikan suara dan huruf daripada kalam Allah Ta'ala ni sebagai pendapat Imam Abu Hanifah, maka kita kena timbang dengan kitab lain yang menisbahkan akidah Imam Abu Hanifah. Jadi dalam pengajian kita akidah ni, dia ada satu kitab dipanggil Matan Akidah Tahawiyah ataupun Bayanu I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ia meninggal pada tahun 321 Hijrah. Jadi dalam kitab tu dia kata akidah akubah ni, ini adalah akidah Imam Abu Hanifah dan sahabat dia. Jadi kalau kita nak bandingkan, nak tahu tepat ke tidak apa-apa yang ada dalam kitab Fiqhul Akbar ni dengan akidah sebenar Imam Abu Hanifah, tidak dapat. Tidak, kita kena tengok pada kitab akidah Tahawiyah. Sebabnya seperti pernah kita sebut dahulu, nisbah kitab Fiqhul Akbar ni kepada Imam Abu Hanifah telah dibahas. Ada kata tidak, ada kata betul kitab dia. Maknanya ada ramai juga ulama yang menafikan kitab Imam Abu Hanifah ni. Ramai juga ulama yang menafikan kitab Fiqhul Akbar ni sebagai kitab Imam Abu Hanifah. Ada juga yang mensabitkan. Tapi kita pilih bahawa ni memang kitab Imam Abu Hanifah. Cumanya macam mana? Seperti ni dah. Setengah daripada ibarat lafaz dia tu kemungkinan ada panggil sisipan. Mungkin ada tambahan oleh penyalin-penyalin. Sebab zaman dulu kitab tu orang salin je. Jadi kadang-kadang hak salin tu dia salin mata, kadang-kadang dia bubuh tepi bucu ni huraian. Jadi kadang-kadang orang hak kemudian ni pula bila dia salin, dia mungkin dia tercapu. Jadi untuk pastikan benda tu memang benar-benar ada ataupun tidak dalam satu kitab, maka kita kena tengok rujuk pada kitab-kitab yang lain. Ataupun kita kena tengok nuskah. Ini benda biasa dalam pengajian kitab. Benda yang memang berlaku. Mana versi tu banyak. Jadi untuk kita faham masalah ni, kita kena tengok apa kata Imam Tahawi. Kata Imam Tahawi, wa annal Quran kalamullahi minhu bada bila kaifiyatin qawla anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqahu almu'minuna ala dhalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Setara tu je. Dia tak pergi teruk lebih dah. Gapa kata Imam Tahawi? Al-Quran adalah kalam Allah yang darinya, mana mari daripada Allah Ta'ala. Yang ni bukan hak dia cipta, tapi kata-kata dia, firman dia, titah dia. Allah menurunkannya kepada Rasulnya sebagai wahyu. Maknanya Allah Ta'ala memberitahu kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu, sebagai satu message, satu arahan, sebagai wahyu daripada dia, dan dibenarkan oleh orang-orang beriman sebagai satu kebenaran. Mana kita orang beriman ni kena yakin bahawa ni kalam Allah, bukan kalam mana-mana makhluk. Tanzilum min Rabbil Alamin. Banyak kita baca ayat kan? Tanzilum min Rabbil Alamin. Tanzilul kitab bila raiba fi. Jadi kita orang beriman kena percaya bahawa ni memang kalam Allah, wahyu Allah Ta'ala. Dan mereka meyakini bahawa kalam Allah dengan hakiki. Mana kalam Allah ni kata-kata Allah lah, dengan arti kata sebenar. Tak perlu kita nak takwil, dan bukan makhluk seperti kalam manusia. Kalam kita ni makhluk. Sebab apa? Sebab kita ni makhluk, maka hak terbit daripada kita makhluk juga. Jadi kalam Allah Ta'ala tu mari daripada dia. Jadi dia tidak makhluk, dia khalik, maka kata-kata dia tu bukan makhluk. Mana kata-kata kita ni makhluk, sebab
Kata-kata kita mari daripada kita. Kita ni siapa? Makhluk. Maka kata-kata kita pun makhluk juga. Berdasarkan kepada nukilan daripada Imam Tahawi ini, yang lebih sesuai ialah Imam Abu Hanifah tidak menyebut kalam Allah itu sebagai huruf atau suara. Maknanya Imam Abu Hanifah tak setuh pun masalah ni. Kalam Allah tidak menyerupai kalam manusia dan kita tidak mengetahui kaifiatnya melainkan seperti yang diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Jadi pengetahuan kita tentang masalah kalam Allah Ta'ala ni macam mana? Setakat hak kita tahu. Setakat hak yang diberitahu oleh Allah SWT dalam Quran, dalam hadis. Jadi kesimpulan di sini, tak perlu kita nak bahas kalam Allah ni berhuruf ke bersuara. Tak payah. Nak bahas boleh, dia kena bincang panjang. Sekadar untuk maklumat kita kata kalam Allah Ta'ala ni mari daripada dia tanpa kaifiat yang kita tahu. Mana tidak diberitahu oleh Allah SWT macam mana dia punya sifat tu. Cuma pastinya Allah Ta'ala berkata-kata. Supaya ginilah kita kata letterik. Harus letterik. Pengetahuan kita pasal alat letterik ni tidak perlu tahu tentang hakikat arus elektrik tu macam mana. Cuma kita kena tahu bila join molek agak nyalalah lampu. Bila kena kita selok tu pandai dah satu. Maknanya berhubung dengan kalam Allah Ta'ala ni, macam mana Allah Ta'ala berbicara tak perlu kita tahu. Sebab tidak diberitahu kaifiat dia secara terperinci. Hak kita kena tahu gapo? Gapo kandungnya kalam Allah Ta'ala di. Allah Ta'ala nak gapo? Allah Ta'ala nak suruh kita semaya. Allah SWT nak suruh kita makan pada orang miskin. Allah SWT nak suruh kita ni buat baik sesama makhluk. Allah SWT nak suruh kita taat pada perintah dia. Hak tu hak sebenar. Jadi hakikat tentang kaifiat macam mana dia berkata-kata tu, itu tidak diberitahu kaifiat dia. Lagu tu cara selamat. Kemudian nak bahas tentang bersuara berhuruf, waktu tu dia kena lalu satu peringkat pula. Waktu kena mengaji dengan mendalam lah. Waktu tu kerja orang yang ngaji Allah kelebih lah. Sebagai kita orang biasa ni, kita kena tahu Allah Ta'ala berkata-kata mengikut kehendak dia bila mana saja dia nak, dengan kaifiat hak dia sendiri tahu. Kita tidak tahu. Apa penting pada kita, gapo kandungnya kalam Allah Ta'ala tu, gapo Allah Ta'ala nak. Sama ada perintah ke, larangan ke, cerita ke, hak tu hak penting kepada kita. Nasihat ke, amaran ke, berita gembira ke, hak tu yang menjadi fokus utama kita dalam bab kalam Allah. Maka sebab itulah sebagai kata menghayati sifat kalam Allah Ta'ala ni kepada kita, maknanya kita kena mendalami makna kalam Allah, nak faham molek Quran tu gapo. Allah Ta'ala nak daripada kita gapo isi kandungnya Al-Quran, hak itulah yang menjadi kewajipan kepada kita. Jadi setakat itulah sajalah perbincangan kita pada malam ni tentang kalam Allah, sifat-sifat dia. Setakat itu saja. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.